Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa nusalli wa nusallim ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih pada Cikgu Najwa ke tadi, saya minta maaf lupa tanya tadi. Okey, terima kasih juga pada rakan-rakan, sahabat-sahabat daripada e-didik dan seterusnya, selamat datang. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat guru yang dapat bersama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, selamat menyambut Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan perjalanan fizikal Nabi sewaktu Isra' dan Mi'raj itu dijadikan sebagai perjalanan spiritual juga kepada kita. Berbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan perjalanan Nabi itu sebagai ibrah kepada kita supaya apa yang Nabi lalui itu dapat kita teladani, dapat kita perhalusi supaya kita dapat mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertamanya, dapat dengar ke suara saya jelas ke tak jelas? Sebab saya tak guna mic. Jelas. Okey, terima kasih. Okey, hari tu kita dah belajar tentang telegraf. Saya harap semua yang menyertai kelas pada 2 sesi yang lepas dapat integrasikanlah. Ramai yang PM saya katakan dah ada beberapa idea untuk gunakan telegraf tu dalam Telegram. So saya ucapkan tahniah. Lepas ni boleh carry on je lah. Okay, teruskan. Dan sebenarnya itu pun saya dah kenalkan beberapa buah bot. Okay, dan untuk perhatian semua cikgu-cikgu lah specialnya Telegram ni, dia bagi kepada kita peluang dan dia bagi kita ruang juga, bukan sahaja untuk menggunakan bot, tetapi Telegram ni dia menyediakan ruang kepada kita untuk createkan kita punya bot sendiri. Okay, macam hari tu kita perkenalkan bot like untuk kita ada button like dekat post kita. Saya juga kenalkan dengan bot telegraf. Okay, itu semua penggunaan bot dalam Telegram. Okay, hari ni saya akan bahagikan kita punya perjumpaan pada pagi ini kepada 2 sesi. Okay, sesi yang pertama, saya nak kenalkan lagi beberapa buah bot kepada cikgu-cikgu supaya kita dapat maksimumkan lagi penggunaan bot dalam Telegram. Okay, dan kerana apa? Handphone kita sebenarnya memang boleh banyak install app dan sebagainya, tetapi dengan adanya bot dalam Telegram, sebenarnya kita tak perlukan sangat apps yang mungkin akan memakan space pada phone kita. Okay, cukup sekadar kita hanya ada Telegram, tetapi boleh dioptimumkan penggunaannya. Okay, so ada ke yang tak ada Telegram? Ada ke? Kalau tak ada, saya nak minta install dululah sambil-sambil. Okay, saya yakin dan percayalah semua orang ada Telegram, dan sepatutnya kita sebagai pendidik ni rasanya elok juga ada Telegram. Okay, dan kalau boleh kita cubalah promote sikit pada kita punya pentadbir di sekolah supaya jadikan ataupun gunakan Telegram itu sebagai medium rasmi sekolah. Okay, bukan saya nak menidakkan penggunaan WhatsApp, tetapi WhatsApp ni dia ada satu
penggunaan yang agak terhad kalau kita nak bandingkan dengan penggunaan Telegram. Okey. Bukan saya bukan saya nak kata WhatsApp tu tak bagus, bagus. Cuma ada terhad sikit penggunaan kalau bandingkan dengan Telegram. Okey. Baik. Ada ni sikit ya. Okey, minta maaf lah ada orang nak interframe sikit. Okey. Pertamanya, okey, kalau siapa yang dah bersedia dengan Telegram. Okey, pertama saya nak kenalkan dengan bot namanya Pandai Bot. Okey. Pandai Bot. Nanti saya akan pastekan dia punya link untuk ke sini sekejap . Okey. Ada yang kata audio tak jelas ke? So far jelas je, ada yang tak jelas ke? Oh, ada kali audio tersangkut-sangkut. Okey, saya minta maaf kalau audio tersangkut-sangkut tu maknanya mungkin data saya kot ada mungkin putus-putus sebab saya guna data sekarang ni. Okey, dalam Telegram cikgu, okey, dalam Telegram cikgu boleh okey, cikgu boleh search di sini di bahagian ruangan di sini. Okey, cikgu search Pandai Bot. Okey, saya kongsikan dalam ruangan chatting dia. Okey, saya ada kongsikan itu username Pandai Bot. Cikgu boleh search Pandai Bot dalam ruangan search dalam Telegram. Okey. Ini sebagai satu perkongsian daripada saya lah. Kita nak kongsi apa yang boleh Pandai Bot ni buat dan bantu kita. Okey, yang pertama sekali pernah tak kita hadapi satu situasi nak beli barang ke ataupun kita nak kenal dengan siapa, dapat nombor dan dia minta WhatsApp, tapi kita nak WhatsApp dia tak adalah, kita nak nak contact dengan dia pun tak adalah sampai kita nak kita nak save number dia. Okey, sebab selalunya kalau kita nak beli barang ni selalu kebanyakannya orang akan guna WhatsApp berbanding dengan Telegram. Okey, orang akan guna WhatsApp lagi. Baik, so kita dapat satu nombor, kita nak WhatsApp dia tanpa kita savekan number dia. Okey, so melalui Pandai Bot, melalui Pandai Bot kita dapat buat demikian, dengan guna skrip. Dalam Pandai Bot tu, cikgu, bila dah buka Pandai Bot, first kali cikgu tekan start. Lepas tekan start, dia ada senarai arahan. Cikgu cuba aktifkan senarai arahan. Dalam senarai arahan tu, dia senaraikanlah apa yang dia boleh bantu kita. Untuk kegunaan Pandai Bot ni, banyaklah yang boleh kita guna. Kita boleh jadikan dia sebagai kita nak tracking kita punya courier, guna pos laju sampai FedEx. So kalau ada yang banyak-banyak ni kita boleh send. Dan yang paling saya kerap guna Pandai Bot ni, mana nak cari senarai arahan. Cikgu tengok dekat bawah tu dia ada palang tu kan. Cikgu klik pada palang and then cikgu ambil help. Dia ada keluar senarai arahan. Boleh ke? Boleh ikut ke? Ke saya laju sangat? Boleh sebagai contoh, kita tengok satu je untuk WhatsApp. Yang ni lah yang paling saya guna untuk Pandai Bot ni. Sebab macam kita nak beli barang, selalunya peniaga di luar sana hanya menggunakan WhatsApp tanpa dia guna Telegram. So saya sekadar nak beli barang dan tak adalah sampai nak kena save number dia dalam phone saya. So saya guna Pandai Bot, gunakan command yang ini, palang WA, cikgu, ataupun cikgu klik je dekat situ. Cikgu klik je dekat sini, dekat palang WA, and then
dia minta kita masukkan arahan seperti ini. Contoh palang WA, kemudian space bar, okay, masukkan nombor orang itu. Contoh saya masuk nombor saya sendirilah, ya. 516226. Contoh macam tu. Okay. Ini maksudnya ini apa kita nak macam mana nak guna pandai bot ni, okay. Okay, lepas tu tekan enter je. Lepas tekan enter, dia akan keluar satu link untuk kita untuk kita connect dengan WhatsApp. Macam tu, contoh. Dan lepas tu bolehlah kita WhatsApp dia seperti biasa tanpa perlu kita savekan nombor orang tersebut dalam handphone kita. Smart tak cikgu? Okay, itu dekat sini at least dia dapat dah bantu kita. Takkan setiap kali kita nak beli barang, kita nak save number peniaga kan? Buat apa sangat? Okay. Okay, Alhamdulillah. So ini satu konsep yang baru lah, nanti boleh guna yang ni. Okay, boleh guna yang pandai bot ini. Okay, satu cara lagi, cikgu boleh track cikgu punya courier lah, pembelian. Tadi kita nak contact penjual. Sekarang ni kita nak track kita punya pembelian tu. Okay, cikgu type je, cikgu klik je mana-mana yang dekat atas ni. Dalam bahagian paparan ni, okay, Pos Laju ke, Ninja Van ke, Skynet ke apa ke kan. So maknanya kita tanya dulu pada penjual dia guna servis apa, and then kalau katalah dia guna Pos Laju, kita ambil lah ni kat sini, Pos Laju. Okay, dalam Pos Laju tu kita tengok arahan dia. Contoh palang, Pos Laju, spacebar, kita masukkan tracking code. Okay. Sebagai contoh, kalau ada contoh sekejap ya. Yes, saya masukkan ER di 473 30126 MY sebagai contoh yang ni maksudnya dia tak adalah rekod detail mereka, dia guna yang lain. Malaysia Pos Laju. Sepatutnya kalau ada nanti dia akan keluar lah barang tu sampai di mana macam tu. Okay. So hanya melalui bot ini sahaja kita dapat trace kita punya parcel kita. Okay. Okay, salah nombor 4734 47. Oh, salah nombor. Okay, sekejap saya buat lagi sekali. Boleh nampak tak saya punya paparan Telegram? Ke tak nampak? Nampak Okay, nampak Okay. Okay, sebagai contoh saya masukkan lagi sekali ERD 4734 30126 MY. Bismillah. Tu dia. Cikgu boleh tahu barang tu dah sampai dekat mana. Hanya melalui bot ini sahaja. Okey juga. So lepas ni cikgu bolehlah guna. So tak perlulah cikgu nak lepas ni kita nak kena ada apps tambahan. Ya. Yeah. Okey, contoh macam selama ni saya duk guna ada satu apps nama Parcel, siap beli lagi, siap bayar lagi RM5 setahun. Lepas tu dan sebagainya lah, adalah macam-macam lagi kan. So yang apps tu boleh kita uninstall dan gunakan bot ini sahaja. So satu kelebihan, handphone kita tak berat sangat dan mungkin boleh kita masukkan apps lain yang mungkin lebih membantu kita. Okay. So yang lain-lain pun nanti cikgu boleh explore sendiri lah cikgu. Cikgu boleh explore sebab tengok pada arahan dekat atas tu sahaja. Okay. Kalau cikgu nak buat QR code pun boleh, cikgu ambil dekat sini. Okay, yang arahan dia /QR dan nanti cikgu akan pastekan link dan dia akan convert link tu dalam bentuk QR code. Cikgu bolehlah cuba sendiri nanti ya. Okay, ataupun yang pernah saya cuba juga yang TTS, okay, tukar teks kepada suara. Okay, cikgu type lah satu perkataan, kita tak apa kita cuba.
Okey, lebih pantas gunakan format ini, teks. Okey, teks kita ambil selamat pagi. Pilih suara, saya ambil UK lah kot. Okey. Selamat pagi. Okey, boleh dengar tak cikgu? Boleh dengar tak? Okey, dia convert perkataan ataupun ayat yang saya buat tadi dalam bentuk suara. Selamat pagi. Tapi slangnya slang UK lah. Okey, ini tapi itulah cikgu bayangkanlah macam sebab kita kot mana pun PLC kita akan kaitkan dengan PDPC. Nanti ini sebagai satu cetusan idea kepada cikgu-cikgu supaya mungkin cikgu dapat variasikan penggunaan bot ini dalam PDPC cikgu. Okey, ataupun mungkin kalau cikgu ada grup kelas dalam Telegram, mungkin cikgu boleh gunakan bot ini sebagai pembantu cikgu. Macam itulah. Mungkin cikgu boleh buat satu sajalah, kita nak kadang-kadang kita nak kecindan dengan anak-anak murid kita dan sebagainya kan. So kita gunakanlah kaedah-kaedah ini. Okey? Itu yang pertama. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, itu bot yang pertama. Okey, untuk bot yang kedua, saya percaya semua orang ada Gmail juga Semua orang ada Gmail. Okey. Sekarang ni saya nak kenalkan juga bot Gmail. Okey, ataupun Gmail bot. Okey, saya akan pastekan pada ruangan chat dia punya username. Okey, nanti cikgu tengok dekat bahagian chat cikgu Okey. Saya dah masukkan dalam ruangan chat username untuk Gmail bot. Okey, cikgu ambil dekat Gmail bot tu. Okey. Kemudian seperti biasa untuk pengguna yang pertama, penggunaan yang pertama, cikgu klik saja start. Okey, cikgu klik saja start. Okey, so dia keluar apa je? Lepas cikgu klik start, dia keluar apa? Boleh tak kongsi dengan saya sebab saya dah lama buat ni. Saya tak ingat dah apa. Mungkin dia minta cikgu masukkan email ke? Authorize me. Authorize me. Okey, yes, cikgu klik pada authorize me. Cikgu klik pada authorize me, kemudian dia mungkin akan dia minta cikgu masukkan email ke? Okey, kat mana dah ni? Okey, cikgu Siti Mazia, kita sekarang ni pada penggunaan bot yang kedua. Tadi kita guna bot yang pertama, Pandai Bot. Sekarang ni kita pergi kepada yang kedua, namanya Gmail Bot. Okey, Gmail Bot. Tadi ada saya masukkan ini username dekat bahagian chatting, saya lekatkan, saya paste lagi sekali. Okey. Suara slow lah cikgu. Okey. Suara saya tak dengar slow sangat Suara saya yang slow ataupun audio cikgu yang slow? Speaker cikgu yang slow? Okey, suara jelas Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, lepas tekan start, tak ada keluar apa-apa cikgu. Okey, kalau tak ada keluar apa-apa, lepas cikgu tekan start, keluar apa? Gmail bot yang ada gambar sampul surat tu lah ya. Okey, betul. Yang ada gambar sampul surat. Dia ikon rasmi Gmail. Tak keluar apa-apa, bot tak bangun tidur lagi tu. Oh, betul lah Cikgu Razif Tuan Razif, rasanya tak bangun tidur lagi. Okey. Kalau betul ke semua tak ada apa-apa ke? Kalau tak ada apa-apa kita pergi ke bot lain dulu. Mungkin kadang-kadang dia ada masalah sikit. Okey, tak ada keluar apa-apa juga, ya tak ada apa-apa. Okey, so kalau macam tu tak apa, kita biarkan macam tu dulu. Katalah nanti dia akan keluar. Okey, sepatutnya dia akan keluar pada kita, dia akan minta pada kita authorize your account. Okey, lepas authorize tu kita masukkanlah Gmail kita. Okey, kemudian okey, kalau macam tu cikgu tengok dekat saya dululah dia akan masukkan setiap email kita dalam ini. So kita boleh organize email kita hanya melalui Telegram sahaja. Okey. Dia akan keluar macam ni lah. Saya tunjuk tak apa, cikgu tengok dulu lah Nanti dia akan keluar, nanti cikgu tekan dekat sini. Cikgu tekan ni, authorize account. Okey, cikgu authorize account, kemudian cikgu masukkan cikgu punya account cikgu. Yes. Dia akan organizekan email kita. Betul Cikgu Azimah. Okey. Organize pun sebenarnya kita boleh pilih dekat sini nanti. Okey, kita boleh pilih
apa yang dia nak organize, bukan dia boleh organize sesuka hati. Yang saya benarkan Gmail bot saya buat hanyalah menerima email sahaja. Dia terima email, kemudian kita boleh tengoklah siapa yang hantar, bila hantar, macam tu. Okay. Untuk nak hantar email, nak hantar Gmail, itu boleh kita setting kemudian. Okay. Ya, betul. Terima kasih Tuan Razid. Dia akan bagi tahu pada kita ataupun notify kita andai kata dapat email baru. Okey, masuk je email dia akan notify kita. Macam ni lah kat sebelah ni kan. Dia akan bagi tahu kita macam apa, ada chat yang baru tu dia akan bagi tahu. Macam tu. Okey. Okey, tak apa Cikgu Mazida, memang kebanyakan peserta pada pagi ni kalau guna bot Gmail ni dia keluar sampai start je. Lepas tu dia start macam tu, dia diam macam tu. Tak apa. Sebab tu saya kata abaikan dululah. Okey, nanti ada ruang nanti cikgu tengok balik pada bot tersebut. Sepatutnya lepas cikgu tekan start, dia akan minta kita authorize your email. Okey, so kita klik pada authorize email, kita masukkan kita punya alamat email, kemudian dia akan auto muncul lah dekat situ lah. Okey. Okey, kedua-dua bot tak dapat Cikgu Liu Ming Siu. Okey, saya ulang sikit saya ulang lagi sekali. Yang pertama tadi saya kenalkan dengan Pandai Bot. Okey, Pandai Bot. Cikgu search dekat ruangan Telegram Pandai. Cikgu klik Pandai, nanti dia keluar Pandai Bot, nanti cikgu pilih kat situ. Okey. Okey, kalau yang dah boleh cuba klik authorize account. Okey, siapa yang dah ada respon daripada Gmail bot tu boleh authorize account. Betul. Mungkin dia pun terkejut lah. Tiba-tiba kenapa tiba-tiba hari ni orang duk tanya kat dia kan. Dia terkejut hari ni. Okay, so dia dah bersedia tu. Okay, so kita respon lah Kita respon, masuk ke email masing-masing. Yes, authorize me. Okay, masuk ke email. Okay. Choose an account, kita masukkan kita punya account kita. Okay. Tak apa Cikgu, saya tunggu Cikgu. Kita buat satu per satu Ayah. Ya. Ayah boleh ke dengar? Dia orang boleh dengar Ayah. Tapi Ayah tak boleh dengar dia orang kalau dia orang off mic. kenapa Ayah tak boleh dengar Ayah? Kenapa? Yes. Untuk akaun Google saja. Kalau cikgu ada Yahoo tak boleh lah. Okey, hanya Gmail sahaja. Tak payah Ustaz, saya dah try Pandai Bot tu, tapi dia keluar banyak Pandai Bot, @Dayabot lah, Pandai Bot News lah, Pandai Bot lah, semua banyak lain yang bukan clear punya, ada barang banyak. Thank you. Okey, cikgu ambil yang bila ada Pandai Bot, cikgu kena alias dulu Cikgu bila nak search, cikgu tekan dulu alias and then cikgu tekan Pandai Bot. Okey, and then nak pilih yang mana? Pilih yang atas sekali. Yang atas sekali. Okey, cikgu tekan yang atas sekali. Dia ada dua. Sepatutnya yang officialnya dia akan keluar dua. Satu Pandai Bot, satu lagi Pandai Bot News. Ambil yang Pandai Bot tu sahaja. Okey. Okey Ustaz. Okey, so siapa yang dah sukses boleh try lah. Okey. Sepatutnya dia kalau nanti bila cikgu ada masuk email baru nanti dia akan notify kat situ. So nanti dia membantu cikgu supaya tak tertinggal apa-apa email lah. Okey. Macam hari tu cikgu masuk khusus, dapat sigil dan sebagainya kan. So nanti dia akan notify juga dekat situ dan kita boleh tengok on the spot sigil kita. Okey, kena allow, yes, kena allow cikgu. Okey, kena allow. Okey. So nanti bila once cikgu dah dapat email dia akan notify cikgu dekat dalam Telegram sahaja. Okey. Cik, kawan Ayah tak dengar. Kawan Ayah, kenapa Ayah tak dengar kawan Ayah cakap? Dia off mic. Saya tak dengar. Off mic tu apa? Ni tutup mic, mikrofon. Mikrofon yang mana? Okey, boleh. Kita boleh masukkan beberapa email tetapi dia hanya paparkan satu sahaja. Contoh, macam saya sendiri ada 5 akaun Gmail. Tapi dia hanya boleh paparkan satu sahaja dalam satu masa. So bila kita authorize another account, bila kita dah ada satu account, kita nak masukkan account yang lain, kita Ada yang tak offkan mic ke?
off mic. Okey, saya ulang balik ya, memang betul kita boleh masukkan beberapa email tetapi dia hanya boleh paparkan satu email sahaja. Satu email saja dan kita boleh pilihlah dalam kita boleh pilih sendiri email Gmail mana yang kita nak dia tunjuk. Okey, untuk satu-satu masa. Okey. Contoh katalah saya ada 5 akaun Gmail. E-Didik-nya, MOE-nya dan sebagainya kan. E-Didik pun dah ada, E-Didik saja ada 4 sebab jadi admin sekolah tu. Maksudnya kita boleh pilih yang mana kita nak dia paparkan kepada kita dalam satu-satu masa lah. Okey, macam tu cikgu Okey cikgu, boleh saya teruskan ke bot yang lain? Okey. Okey, cantik. Okey, antara bot yang menjadi kegemaran saya ialah ini ya. VKM bot. Okey, VKM bot. Okey, saya akan pastekan pada ruangan chat. Nanti cikgu tengok dekat sebelah bahagian chat. VKM bot. Okey, VKM bot. VKM bot ni apa dia cikgu? VKM bot ni istilah dia bot untuk carikan kita lagu. Lagu lah. Okey, pandai. Untuk lagu. Okey. So cikgu boleh klik dekat tu, dekat bawah untuk arahan, untuk command dia. Okey, dekat ni dia panggil command dia. Cikgu klik pada bahagian command. Cikgu tengok kat situ lah. Okey. Carian-carian lagu boleh cari berdasarkan tajuk, ikut artis dan sebagainya. Okay, kita try dulu. Saya cari ikut artis. Contoh yang ada ialah apa tu? Sasana. Okey. Katalah dia dah keluar nama lagu. Ulang balik. Nak ulang yang mana? Cikgu Nurul Illuminati. Sorry, minta maaf. Hayati. Nak ulang yang mana? Okey, yang lagu ni. Cikgu search dekat bahagian search tu. Cikgu search Alias VKM. Okey, Alias VKM. Okey, Alias VKM dan cikgu klik je kat situ. Okey, VKM ni untuk bantu cikgu cari lagu. Okey. Untuk cari lagu. Okey, so tengok dekat bahagian command. Ini dipanggil command. Okey. Kita boleh search lagu tu berdasarkan tajuk lagu, nama artis dan sebagainya. Even cikgu boleh buat playlist cikgu sendirilah. Okey. Okey. Banyak sangat VKM. Ambil VKM. Sebab tu saya kata waktu nak search tu, search Alias and then VKM. Ambil yang ada lambang segitiga ke arah kanan. Okay, no result found. Takut cikgu punya internet okey ke? Okey, tak apa. Saya bagi dekat cikgu yang ini. Okey, tak apa cikgu, tak apa. Okey, cikgu tengok dekat sini dekat bahagian chat. Okey. Bahagian chat, cikgu copy bahagian ini yang nama ini ke dalam ruangan search Telegram cikgu. Tak apa cikgu, tak apa. Cikgu ambil yang saya bagi ni. Yang saya bagi ni. Yes, VKM_bot. Okey, bagus. Tahniah. VKM_bot. Okey. Okey, tengah mula. Okey, bagus. Okey, so dekat situ cikgu boleh search lah lagu berdasarkan tajuk ke, berdasarkan artis dan sebagainya. Okay, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar senarai yang lagu-lagu yang didaftarkan. Okey, contoh macam tadi saya klik on nama penyanyi. So Nisa Sabian je lah. Tadi saya try tadi waktu testing tadi, saya try perkataan satu Ya Rahman. Setiap lagu yang ada nama Ya Rahman tu dia akan keluar kat sini. Macam tu. So cikgu hanya klik saja. Contoh nak nombor 1 ni kan, cikgu klik nombor 1 dekat sini. So nanti dia akan extract dan boleh play lagu tersebut secara langsung dalam Telegram juga. Okay, dia akan download dululah. Macam tu. Cikgu boleh dengar
So boleh play lagu secara langsung dalam Telegram. So maknanya tak perlu dah ada cikgu nak cari lagu apa-apa ke, nak guna apps ke apa-apa, tak perlu lah cikgu. Kita guna Telegram saja. Okay? Kalau kita klik download, makan storage, ya sebab lagu ni akan download dalam kita punya folder audio dalam Telegram. Okay, so kalau lagu banyak kita download, banyaklah dia akan makan space lah. Maknanya lepas ni kalau kata dah tak dengar, buang je lah. Macam tu, okay. Okay, macam tu. Okay. Ada apa-apa soalan cikgu setakat tu? Ya, Alhamdulillah Cikgu Rahmah, memang mudah sangat kalau kita aplikasikan bot dalam Telegram ni. Okay, at least kita mencakupi keperluan dunia sekarang cikgu. Sebab sekarang ni kita duk cakap tentang revolusi industri 4.0 lah apalah kan. Dalam salah satu amalan dia, dia ada terapkan unsur artificial intelligence kan. So ya inilah dia artificial intelligence secara basic. At least kita tahulah daripada kita tak tahu langsung kan. Okay, so kita apply artificial intelligence walaupun basic, tapi kita apply dalam pengajaran kita, kehidupan kita. Okay? Cikgu ada apa-apa soalan untuk itu? Senang. Okay, yang ada soalan boleh tanya. Okay, Alhamdulillah. Okay ya. Kalau tak ada saya nak teruskan. Okay, Cikgu Nur Ehsan Jasni, movie, okay. Movie untuk movie, yes, memang ada. Memang ada bot untuk movie, tapi setakat ni saya tak jumpa lagi bot yang bagi kita tengok movie. Okay, yang ada ialah bot untuk kita tahu maklumat movie. Okay, kalau cikgu biasa dengar IMDb, okay, IMDb, okay. Dia ada satu bot nama IMDb, okay. Ini kita close dulu, okay. Saya kongsikan dia punya username dia, nanti cikgu copy and paste dalam ruangan search dalam Telegram. Okay, cikgu tengok. Elias IMDb. Elias IMDb. Okay, Cikgu Jamalia, boleh tak Telegram ni susun contoh bot saja? Okay, jawapan dia boleh, tetapi untuk Telegram desktop so far belum ada lagi. Yang ada ialah namanya Telegram Plus. Aplikasi aplikasi dalam phone, nama dia Telegram Plus. Cikgu boleh download, dalam Play Store pun ada rasanya. Telegram Plus tu nanti dia akan susun kita punya chatting tu berdasarkan jenis. Okay, group, super group, channel, bot, nanti dia akan susun. Okay, yang tu lebih organize lah. Okay. Ya betul, terima kasih Dr. Basharuddin. Ya memang betul, ada satu nama aplikasi tu Telegram Plus. Okay, nanti boleh guna yang tu. Okay. Okay, yang mana tadi kita dekat IMDb kan? Okay, dekat IMDb tu nanti saya share lagi sekali IMDb, cikgu boleh buka IMDb tu. So dekat situ cikgu boleh sama juga klik start. Lepas klik start, cikgu klik lah dekat situ find me the movie. Find the movie, okay, contohlah sekarang ni kan kita dalam dengan isu coronavirus COVID-19 ni, filem yang paling hampir dengan situasi sekarang ni ada nama satu filem tu, nama dia Contagion. Katalah cikgu dengar kat mana-mana tempat kan, cikgu nak tahu tentang Contagion. Okay, bila once cikgu type saja Contagion, dia akan keluar beberapa movie yang didaftarkan atas nama tersebut. Okay, cikgu bolehlah contoh saya tunjuk kat sini satu. Okay, Contagion 2011 punya movie yang jadi trending lah sekarang ni ya, untuk keadaan dan situasi dunia sekarang ni. Semua kebanyakan orang akan tengok cerita ni. Nanti cikgu ada masa, cikgu tengoklah cerita ni, okay? Drama Korea boleh ke? Cikgu try lah type kat situ, dia keluar ke tak? Okay, cikgu type je lah, keluar atau tidak. Kalau ada nanti cikgu share dekat sini, ada ke tak ada?
Okay, ada cara untuk kita set up board kita sendiri? Okey, Cikgu Syukri Zakaria memang ada dan memang hajat saya nak tunjuk dan nak kongsikan lepas ini sesi yang kedua kita akan cuba buat board kita sendiri insya-Allah. Okey? Tapi yang minta maaf juga ada yang on mic. Ada. Dia jadi bergema dekat saya. Yes. Tolong Ada yang on mic ke? Cikgu Naziha, bukan keluar full movie ya. Okey, macam saya kata tadi lah. Board ini hanya paparkan maklumat movie sahaja. Okey, dia tak keluar. Tak ada lagi sekarang ni yang dia keluar movie tu. Okey, yang ada kebanyakan dalam Telegram tu ialah channel. Channel ataupun super group lah boleh kongsi-kongsi movie. Okey. Ya, betul Cikgu Naziha. Dia keluar maklumat movie sahaja. Korea pun ada. Okey, alhamdulillah. Nanti boleh tengok lah. So maknanya mana-mana movie ke drama ke apa ke TV series yang berdaftar under IMDb dia memang akan keluar kat situ. Okay. Okey ya, Cikgu Rose Zizul, rating movie kalau 5 memang sampah, tak payah tengok. Itu saya setujulah. Okey, untuk sekadar tips tambahan, kalau saya nak tengok movie memang saya akan tengok rating 6.5 dan ke atas. Baru saya akan tengok. Kalau 6.5 dan ke bawah tu memang saya tak akan tengok. Ada cikgu, ada yang on mic ke? Mohon off. On. Okay. Okay, ada apa-apa soalan ibu setakat tu? Mas Face pun ada, tak tahulah. Geng Face pencen, itu apa tu ya? Geng Face pencen, macam tahu je. Itulah. Okey, itu grup kita orang tu. Okey, lepas ni kena jawab soalan kuis ke apa-apa. So far saya tak ada sediakan apa-apa kuis. Jangan risau. Okey, boleh terus buat PDPC. Okey. Oh, tak sabar je tu. Okey. Okey. Okey, kita dah 30 minit. Okey, dah 30 minit kat situ saja. Okey. Saya rasa satu je lagi. Okey, satu je lagi board. Sebenarnya ada banyak board. Ada dalam list saya ni ada 20 board. Tapi minta maaf lah kita tak dapat nak pergi semua. Satu lagi saya nak share. Satu lagi sekejap Ini penting. Boleh bantu kita dalam kerja seharian kita. Iaitu dia ada 2. Tapi tak apalah, saya kenalkan yang mana satu Do2 board lah yang senang. Okay, Do2 board. Okay. Okay. Cikgu copy and paste yang ini Cikgu copy paste yang ni. Do2 board. Okay. Do2 board. Cikgu ambil search dalam cikgu punya ni. Okay, nanti saya akan cuba list. Dalam grup e-didik. Okay, nanti saya akan cuba list dalam grup e-didik. Saya list siap bagi dengan username dia. Nanti cikgu boleh klik dengan masuk terus je. Okay. Okay, tak apa, untuk sekarang ni untuk yang last, untuk perkongsian yang last sekali, cikgu buka aja Do2 board. Saya akan ceritakan seberingkas penggunaan Do2 board. Okay. Okay, macam biasa lepas Do2 board, cikgu start. Cikgu startkan servis dia. Tak ada respon? Tak ada respon ke? Kalau tak ada respon, kita pergi ke board yang lain. Sepatutnya ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kita pergi yang satu lagi. Sebab kita nak ambil board yang betul-betul steady je. Okey, kalau tak ada respon tak apa cikgu. Abaikan yang tu, abaikan. Cikgu ambil yang baru ni. Dia lambat. Tak apalah, dia belum bangun tidur lah tu. Tak apa, kita cari yang dah bangun tidur. Okey, cikgu ambil yang ni dulu. Okey, Do2 board dengan Skedi board yang saya baru letak ni benda yang sama. Dia untuk kita senaraikan apa kerja yang kita nak buat. Sebagai reminder kepada kita. Okey, Do2 lah. Okey, Do2. Something like kita nak buat apa-apa. So kita listkan apa yang kita nak buat.
Kemudian dia untuk do to board ni lebih pada contoh kita senaraikan apa barang kita nak beli ke, apa perkara yang kita nak buat. And then bila kita dah buat, kita tick and then dia buang. Macam tu lah, dia lebih pada do to list. Do to list. Tapi macam Skady ni dia agak best sikit sebab dia boleh remind kita. Dia ada super power, dia ada power untuk remind kita berdasarkan waktu yang kita set. Tak apa, sekarang ni cikgu klik dulu Skady board. Ya betul Cikgu Rahayu, sebagai reminder kepada kita. Do to list lah, do to list. Sekarang ni buka Skady. Lepas buka Skady, cikgu sama juga apa nama start. Start. Minta location, tak apa. Kalau laptop cikgu boleh abaikan je kot. Tak boleh. Kena bubuh. Cikgu bubuh minta location, cikgu bubuh lah Malaysia. Ada kat situ senarai kan? Senarai Malaysia sebab dia punya power dia boleh remind kita berdasarkan waktu. So dia nak cari dia punya waktu tu ikut negara kita lah, cikgu ambil Malaysia. Language cikgu ambil je lah English. Nanti yang lain-lain nanti takut tak ada pula. Choose board language, ambil bahasa English. Bagus. Terima kasih Cikgu Ilalin Z. Type Kuala Lumpur. Cikgu Nur Hayati, terima kasih. Tulis KL. Dah tekan Malaysia. Bagus. Tekan Melaka dia keluar ke? Kalau keluar, it's ambil je. Tulis Kemunting pun dapat. Alhamdulillah. Malaysia cannot determine location. Kalau tak boleh, cikgu type KL. Ramai yang tulis KL. Ataupun kita type nama ibu negeri tu kan. Kemunting pun boleh boleh lah. Cikgu klik kan. Cikgu typekan Kemunting ke, Alostar ke. And then dah. So kemudian cikgu type apa yang cikgu nak dia ingatkan pada cikgu. Contoh hari ni. Masak tengah hari. Macam mana nak masak tengah hari? Dah ada depan laptop ni. Masak tengah hari. And then dia minta kita enter reminder time. Sebagai contoh saya nak bubuh. Sebab kita nak tengok apa yang dia boleh buat. Kita bubuh terus. 40, sekarang 43, laptop saya 43 sekarang ni. Saya masukkan, 10, 44. Tu je. Aishwarya, இந்த படத்தை புடியேன். I want to send to my friend. Cikgu ada yang off mic ke? So nanti 10.44 nampak? Dia dah keluar dah kat saya. Dekat depan kat sini dia dah keluar dah reminder dekat saya. Masak tengah hari. Memang dah lah. Duduk depan laptop. Macam tu lah. So nanti ini kalau sebab kita buka, dia paparkan terus lah. Kalau kita tak buka Telegram, dia akan keluar dalam bentuk notification pada cikgu. So nanti apa yang cikgu nak remind cikgu sendiri, dia akan keluar. Dia macam sebelum ni saya kata, Telegram ni pun boleh berfungsi sebagai kita punya personal assistant lah. Personal assistant, so kita gunakan bot Skady ni untuk ingatkan kita pada waktu-waktu yang tertentu untuk buat perkara-perkara yang tertentu. Macam tu. Yes, boleh letak meeting schedule pun boleh juga. Lepas masak tapau, Allah Ta'ala. Cerita dia bukanlah saya yang masak. Remind orang lain boleh. Boleh. Remind orang lain tu boleh. Dengan cara cikgu masukkan Skady ni dalam grup cikgu. Cikgu masukkan Skady board ini dalam grup sekolah. Contoh kita nak ingatkan pada cikgu-cikgu pukul 12 tengah hari pastikan semua orang dapat masuk ataupun daftar, contoh daftar SPLKPM ataupun sebagainya kan. So nanti pada pukul 12 tengah hari Skady ni dia akan hantar notification dalam grup sekolah tersebut. Pada pukul 12, cikgu-cikgu kena buat apa. Macam tu. Untuk nak remind individual, yang tu tak boleh lah. Cikgu kena masuk dalam grup, yang tu boleh.
Okey cikgu, setakat tu ada soalan? Okey, cara nak masukkan schedule ni dalam group, okey, dalam contoh cikgu tengok dalam paparan saya ni, okey. Cikgu klik dekat atas ni, kat schedule board, cikgu klik kat atas, okey. Klik kat atas, and then cikgu ni aja masuk ni, add to group. Add to group. Dah, okey, boleh balik asal. Okay, cikgu add to group je. And then pilihlah group mana yang cikgu nak. So nanti dia akan remind dekat situ. Okay. Okay, saya tunjuk lagi sekali. Okay, cikgu buka paparan schedule ni. Okay, cikgu ambil dekat atas ni. Okay. Ada cikgu yang tak off mic ke? Bergema suara. Cikgu Siti Alawiyah. Mohon off mic. Okey, terima kasih. Okey, tahniah Cikgu Wardah berjaya masuk dalam grup. Okey, nanti boleh test boleh test dalam tu and then dia akan hantar notification dalam tu. Okey? Dalam grup sekolah. Okey, ulang semula. Saya ulang semula untuk nak add ke dalam grup. Okey. Dalam paparan schedule board, cikgu ambil je dekat atas ni. Cikgu klik kat atas ni. Then dekat bawah tu ada add to group kan? Cikgu ambil kat situ. Add to group. Dan cikgu pilihlah grup mana yang cikgu nak masukkan. Itu saja. Okay, itu saja. Dapat tak Cikgu Alina? Ke nak perlu saya ulang lagi sekali? Ya betul cikgu. Cikgu Maimunah betul. Hanya grup Telegram sahaja. Telegram ni dia asobiah. Memang asobiah gila-gila punya. Dia tak boleh masuk dalam WhatsApp. Hanya Telegram sahaja. Boleh ulang cara nak buat reminder tu. Okey, senang saja cikgu. Ya. Dalam schedule ni cikgu type terus je. Cikgu type terus apa yang cikgu nak dia ingatkan. Okey, contoh. Mandikan anak. Contoh mandikan anak. Cikgu type je kat situ and then cikgu klik enter. Okey, lepas cikgu klik enter, kalau cikgu nak dia ingatkan pada waktu-waktu yang spesifik, cikgu type je lah. Spesifik waktu tu. Contoh saya nak tunjuk contoh, saya buat 1 minit yang kemudian 10:49. Okay, sekarang ni nanti kejap lagi 10:49 je dia akan hantar satu peringatan kepada saya untuk mandikan anak. Macam tu lah. Okay. Betul cikgu, betul cikgu Saifah. Lepas ni kita suruh student masuk group, kita masuk schedule, kita bagi dalam schedule je and then schedule tu lah yang akan ingat. Okay, sekarang ni 10:49 dia terus keluar satu notification, mandikan anak. Macam tu. Okay. Nak masukkan masa, cikgu type saja masa. Typekan saja masa ikut format dalam macam laptop kita tu. Kan dekat bawah sebelah kanan. Okay, dekat bawah sekali, dekat bahagian taskbar tu kan. Cikgu klik je macam ni. Katalah 10, 2 titik bertindih, pukul berapa? 50 pula. Macam tu. Okey ya. Tak apa, saya ulang lagi sekali. Okey. Buat kerja rumah. Okey, saya nak ingatkan ni buat kerja rumah. Okey, agak buat kerja rumah pada pukul 10.50. Okey, aturan dia 10, 2 titik bertindih, 50. Ikut format jam. Okey, ikut format jam. Okey, nanti kita tunggu sekejap. Oh, dah terlepas. Kalau terlepas, okey, itu dia. Dia dah remind saya buat kerja rumah. Spesifik pada pukul berapa yang kita set. Okey, Okey, sistem 24 jam. Yes, sistem 24 jam. Kalau pukul 1, cikgu type pukul 13. 13
Okey. Sekejap you Ambil dari workshop. Macam mana nak reset location, cikgu ambil dekat setting. Cikgu ambil dekat setting. And then cikgu ambil dekat tu, time zone tu. Okay, time zone. Untuk list, and then untuk add, please enter reminder next time. Okay, so new add. Okay, so itu saja cikgu untuk schedule dan untuk pengenalan. Kita ambil sejam ni cikgu. Okay, macam mana nak remind in group? Cikgu masukkan schedule ni dalam group. Okay, cikgu kok see my, cikgu masukkan schedule ni dalam group. Contoh saya tunjuk lagi sekali, cikgu klik kat sini, cikgu add to group sahaja. Lost bab nak masuk dalam group. Okay, cikgu perhatikan, cikgu Nurhayati, cikgu klikkan lagi sekali. Okay, ini cara nak masuk dalam group cikgu Okay, cikgu klik dekat atas ni, dekat sini, tengok mouse cursor saya dekat sini, mana-mana bahagian. Sini boleh, sini boleh. Okay, cikgu klik satu kali and then dia keluar ni, bot info kan. Dia keluar bot info, cikgu pergi dekat bawah tu, dia ada sini. Add to group. Cikgu klik dekat add to group tu, cikgu pilihlah group mana yang cikgu nak. Okay, tu je lah, simple je. Kalau nak remind group guna handphone, ni saya tak faham. Memang kita guna Telegram ke handphone kan? So macam tadilah kita masukkan schedule ni dalam group tu. So nanti kita set dalam schedule and then schedule tu akan remind dalam group tu. Macam tu. Okay. Dalam handphone tak ada add to group. Ada cikgu, kalau dalam phone cikgu tengok untuk add to group, cikgu tengok dekat atas ada titik 3, cikgu klik kat titik 3 tu, add to group. Okay. Betul. Untuk handphone kena klik pada 3 titik tu. Okay. Okay, 3 titik 3 titik. Okay. So itu saja untuk perkongsian bot. Ada banyak lagi, nanti saya akan cuba apa? Okey, terima kasih Cikgu Amin. Untuk ni boleh tengok format yang ni. Okey, boleh tengok format ni untuk kita punya lagi detail lah, lagi detail untuk peringatan yang lagi detail. Okey. Boleh guna yang ni. Okey. Baik. Okey, itu saja saya rasa. Perkongsian nanti tak apa cikgu. Sebenarnya ada banyak lagi tapi tak cukup lah masa kan. Sebab hajat saya bukan sekadar kita nak guna bot. Okey. Hajat saya hari ni saya nak kenalkan cikgu dengan cara seberingkas yang boleh. Saya nak tunjuk kat cikgu dengan nak ajar cikgu cara kita nak buat bot kita sendiri. Okey, cara kita nak buat bot kita sendiri. Okey. Pernah tak cikgu-cikgu hadapi situasi yang macam ni? Okey, cikgu ni baik Okay, katakan cikgu ni adalah seorang penyelaras apa-apa lah. Okay, katalah penyelaras SU, SPL, TPM ke ataupun admin Google Classroom ke dan sebagainya kan. Katakanlah pernah tak berlaku setiap hari cikgu akan tanya pada cikgu apa ya saya punya password, apa ya link nak pergi ke laman web tu apa, macam tu. So macam kadang-kadang kita pun rasa annoying jugalah kan, annoying juga sebab setiap kali akan ada perkara yang sama yang kita nak kena ingatkan orang. Okay, so dengan adanya teknologi bot ni sebenarnya cikgu boleh setkan satu maklumat yang cikgu akan jangka maklumat itu akan ditanya berulang kali. Sebagai contoh yang paling mudah sekali orang akan tanya link. Contoh macam sekolah saya sekarang ni ada e-kehadiran. Boleh nak kata setiap hari akan ada cikgu yang tanya
apa link apa yang nak isi, macam tu. Betul tak cikgu? Ada tak cikgu berlakunya situasi yang macam tu? Ada cikgu tak off mic ya. Cikgu tolong off mic. Cikgu Prama mohon off mic. Ustaz, pada apa? Okey. Kita ada sejam lagi cikgu. Saya tak tahulah cukup ke tak ni. Okey so boleh dengar suara saya? Okey. So itulah, kalau sesiapa yang pernah hadapi situasi yang demikian, saya sangat-sangat sarankanlah kita hari ni kita nak cuba buat satu bot. Okey. Tapi saya ada kalau bolehlah saya nak minta seorang sahabat saya tolong demokan sikit. Macam mana kita nak gunakan bot dalam satu-satu grup. Contoh kita penyelaras sesuatu, so kita jangkakan perkara-perkara tu akan sentiasa diulang tanya, so kita malas nak layan sangat, so kita buat satu bot. Okey. Untuk tu saya jemput Tuan Muhammad Razif untuk onkan mic dengan onkan sharekan screen. Kita demokan sikit untuk guna bot. Tuan Razif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada Syekh Muzani. Okey, jadi saya dengan Muzani satu sekolah sebenarnya. Jadi saya pun baru-baru ni share screen. Okey. Saya nak share Syekh. Okey, share. Okey. Okey, klik pada muka dekat atas. Okey. Jadi Muzani yang ajar saya pasal bot ni kat sekolah dulu. Okey. Contohnya saya gunakan, okey, contohnya bila kita add bot dekat group, dia akan ada palang kat sini. Jadi saya SU perusahaan dalaman, jadi benda yang paling selalu cikgu tanya, apa login ID dan password dia. Jadi saya create bot. Jadi bila cikgu tu tak tahu je, dia pergi tengok bot dekat sini, dia call bot tu dan terpapar kat sini. Jadi senanglah kerja, tak payahlah kita nak berkali-kali nak dia nak mesej kita nak jawab kan. Dia sini nampaklah dia ada leverage sikit lah, kuasa kan. Maksudnya tak perlu kita selalu jawab mesej dia dan dia tak perlu selalu tanya kita kan. Jadi yang kedua, macam saya buat jadual periksa. Jadual periksa contohnya, kalau cikgu nak tengok jadual periksa untuk setiap hari tu, saya dah buat siap-siap dah. Jadi bila berlaku pemeriksaan tu, cikgu tu boleh tengoklah bot tersebut dan boleh call balik dan tengok hari periksa subjek apa untuk hari tersebut. Dan saya gunakan sini aplikasi Telegraph yang Zani ajar. Jadi kalau cikgu tu nak salin dalam bot ataupun soft copy dia boleh klik kat sini. Jadi senang kerja lah, tak payahlah berkali-kali dia nak mesej cikgu tu cikgu mesej dia. Jadi kalau macam Zani kata tadi, dia SU dia penjelasan besari. Kalau macam ni nak buat jadual penggunaan bilik Mama Siti, jadi dia hanya perlu buat bot dan cikgu yang nak berkenaan nak isikan jadual untuk kelas dia perlu call bot itu dan kemudian boleh isikan secara atas talian. Jadi sangat-sangat berguna lah penggunaan bot ni dan saya harap cikgu-cikgu semua boleh aplikasi untuk kerja buat kita sehari-hari. Saya setuju saja. Terima kasih Muzani atas perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Razif. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Muhammad Razif ataupun sekarang ni dah jadi tuan lah Tuan Muhammad Razif dah bertugas di PPD Kintas Selatan. Okey, secara gambarannya macam tu cikgu juga so maknanya dengan ni kita tak buat lagi, jangan risau cikgu Diana semua, yang kita tak buat lagi. Kita hanya perkongsian saja.
berkenaan dengan amalan yang pernah kami buatlah dekat sekolah. Okey. Okey. So dia anggap amat berguna kepada penyelaras. Okey, kepada penyelaras. Okey, so sekarang ni saya akan tunjuk dan kongsikan cara untuk kita buat bot kita sendiri supaya kita dapat masukkan dalam Telegram sekolah. Okey, Telegram resmi sekolah. So dengan harapan bila kita sediakan bot itu, mereka tak perlu dah nak tanya-tanya kita. Okey, tak perlu dah nak setiap kali apa macam contoh ada SU peperiksaan, apa ya jadual hari ni, apa itu, apa ini, apa itu, apa ini. Okey, cukup sekadar bila kita buat bot, kita bubuh dalam grup sekolah, dia orang boleh call sahaja ataupun guna sahaja koman yang kita tetapkan dalam bot tersebut untuk paparkan maklumat yang dia orang nak. Macam tu. Okey, so bersedia you kan? Okey, saya harap cikgu-cikgu bersedia. Okey. Okey. Kita akan gunakan beberapa buah bot lagi untuk kita buat bot. Okey, sangat-sangat mudah insya-Allah. Insya-Allah saya akan cuba memudahkan cikgu lah. Terima kasih Cikgu Razif Okey. Nampak tak paparan skrin saya sekarang ni? Okey cikgu, nampak tak paparan skrin saya? Okey ya. Sekarang ni kita akan gunakan dua bot. Okey, kita akan gunakan dua bot iaitu okey, yang pertama kita akan guna bot father. Okey. Bot father. Saya akan sharekan username dia. Okey. Cikgu ambil bot father. Okey. Paparan yang seperti ini, dan untuk memudahkan kita punya pengurusan sebentar nanti, saya nak minta cikgu pinkan dia di tepi tu. Pin to top. Sebab lagi senang, dia tak lari jauh. Kita senang nak cari lagi. Okay, terima kasih Tuan Razif. Yes, bab ni kena fokus. Sebab kita tak nak tertinggal satu step pun. Kalau tertinggal satu step, nanti dia tak jadi cikgu Okay. Cikgu dah pin kan? Okay, macam mana nak pin? Cikgu klik kanan. Cikgu klik kanan and then dia keluar tu. Pin to top. Pin to top. Cikgu pin dia dekat atas sekali. Okay, dapat cikgu? Okay, yang kedua, bot yang kedua kita akan gunakan mini bot. Okay, saya kongsikan username dia sekarang di bahagian chatting. Cikgu tengok Search mini bot pula. Search mini bot. Yang tadi bot father, yang kedua mini bot. Dua-dua bot tersebut cikgu pinkan di bahagian atas Telegram. Cikgu pinkan dia. Tak ada orang respon ni. Cara pin ulang. Okey, cikgu klik kanan and then ada kat situ pin to top. Tak adalah. Cikgu guna apa handphone ke apa? Kalau laptop memang akan ada. Cikgu klik kanan pada bot tu. Okay, and then pin to top. Klik kanan tak keluar pun. Masya Allah. Kalau guna handphone tekan lama-lama lah. Kalau tekan handphone tekan lama. Tapi tak apalah, handphone kita cubalah Macam susah sikit lah guna handphone sebenarnya. Yes, pin tu dah penuh. Boleh 5 je. Memang betul. Untuk hari ni, saya kalau boleh saya nak cikgu unpinkan dulu mana-mana group dan pin yang ini dulu, yang dua ni. Sebab nanti senang nak cari cikgu. Sebab nanti kita akan guna banyak sikit. Bot father dengan mini bot ni. Kalau untuk phone, tekan lama-lama. Okay, and then kemudian pin. Senyap sebab unpin. Itulah. Ini memang agak teknikal sikit lah. Cikgu kena dengar betul-betul. Dan kalau boleh buat, kita buat sama-sama lah Okay. Setakat ni dah boleh follow. Okay, Alhamdulillah. Boleh saya teruskan Okay. So, yang pertama sekali, cikgu pergi kepada bot father. Bot father.
tengok dekat bahagian command, ini namanya command ini bahagian command. Okay, dia akan keluar beberapa command, kita akan ambil yang atas sekali, new bot. New bot. New bot. Okay, cikgu klik pada new bot. So dia akan keluar satu command yang namanya that I cannot do. You come to asking more 20 bots but you don't ask with respect, you don't offer friendship, you don't dia dah marah saya dah. Okay, jap. Okay. Alright. Oh, saya kena delete satu lah. Okay, good. Delete bot. Okay, sure. Yes, I am totally sure. Yes, cikgu. Sambil-sambil saya buat tu, cikgu bagi nama. Okay, rupanya bot ni boleh maksimum 20 je. Saya pun tak tahu. Enter the contact yes, I'm sure. Run the bot is up. Okay, lepas cikgu klik new bot. Alright, a new bot, how we going to call it? Cikgu bubuh je apa-apa nama yang mungkin cikgu rasa berkesan. Okay, contoh saya buat kat sekarang ni, kehadiran, wow. Wow sangat. Okay, bagi contoh. Okay, keluar contoh. Ini bagi contoh ya guys, bagi contoh. Kehadiran wow sangat. Okay. So saya namakan saya punya bot saya ni kehadiran. Okay. Username. Okay, yang username ni agak crucial. Okay, agak crucial sebab nanti kalau katalah kita tak dapat nak share dalam group, kita nak minta orang dalam group tu cari. Macam yang tadi lah, yang kita cari tadi tu kan. Okay, so ada dua pilihan. Sama ada kita buat kehadiran bot. Okay, pastikan yang pertama huruf besar, yang bot ni tu pun huruf besar. Ini salah satu je. Nanti cikgu pilih salah satu. Ataupun cikgu tuliskan kehadiran wow sangat underscore bot. Huruf kecil je semua. Cikgu ada dua pilihan. Cikgu ada dua kali pilihan. Okay. Saya minta maaf ya Cikgu Azimah, sebab tadi yang dia reject saya tu, rupanya saya dah mencapai tahap maksimum. Sebab setiap daripada kita ni setakat ni lah, disebabkan benda ni percuma, kita hanya dibenarkan buat 20 bot sahaja untuk satu account. Okay. Sebab tu yang tadi tu dia minta saya delete. Okay. Okay. Untuk setkan kita punya create new bot tak jadi ulang semula. Okay. Tak apa cikgu. Untuk ni cikgu buat je new bot, kemudian bubuh satu nama. Bubuh je satu nama. Okay. Kemudian untuk username dia ada dua cara. Yang pertama macam ni, kehadiran bot, dia rapat semua. Huruf pertama huruf besar, bot tu kena huruf besar. Ataupun pilihan yang kedua, semua huruf kecil tetapi dia ada underscore bot. Macam tu, cikgu boleh pilih lah mana satu yang cikgu nak. Okay, katakan saya buat macam tu, okay, dan saya klik enter. Kalau username is already taken, cikgu kena create satu nama yang belum ada. Itu je. Kalau dia keluar dan congratulations on your new bot, you will find it at bla 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 bla. So maknanya dah berjaya lah. Okay. Dah berjaya untuk kita createkan satu bot kita. Cuma ada banyak lagi step. Okay ya. Okay, dah berjaya. Okay, tak apa, kita tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Boleh kita teruskan? Okay, berjaya. Alhamdulillah, bagus. Okay, cantik, berjaya. Okay. Okay, so saya boleh teruskan semua dah berjaya tu. Okay, step yang seterusnya, saya nak minta cikgu-cikgu kopikan token API ini. Cikgu tengok skrin, cikgu highlight yang ini, and then cikgu copy selected text. Saya ulang lagi sekali. Cikgu tengok kat bahagian sini, use this token to access the HTTP API. Okay, cikgu copy yang ni, cikgu copy je yang ni.
Mula cikgu highlight, cikgu highlight and then cikgu copy selected text. Okay. Okay, boleh juga Cikgu tengok betul-betul. Bila dah copy. Okay, dah bagus. Okay. Bila dah copy, cikgu pergi dekat mini board. Sebab tu saya minta pin. Senang, nanti dia tak lari pergi ke mana-mana dah. Okay, pergi ke mini board. Okay, pergi ke mini board. Okay, pergi ke mini board. Okay, dia akan keluar kat sini kan, dekat bawah ni. Create a new board. Create new board. Create new board. Cikgu klik situ. So, ulang dekat mana? Cikgu Nurul Hayati. Okay, saya ulang balik Okay, nak copy. Okay, tadi kita dah siap. Kita dah ni kan, kita dah copy tadi. Sini saya ulang, saya highlight. And then saya copy kan. Okay, saya copy. Pergi dekat mini board. Pergi dekat mini board. Okay, kemudian dekat mini board tu dia akan keluar create a new board. Cikgu ambil create new board tu. Okay, create new board. Lepas tu dia minta lah cikgu pergi ke board pada bla 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 ni. Tak payah pergi dah sebab kita dah buat. Kita dah buat dah step tu. Okay, kita dah buat dah step tu. Okay, cikgu klik saja I've copied the API token. Cikgu klik I've copied the API token. Cikgu klik situ. And then cikgu pastekan yang cikgu copy tadi. Okay, and then cikgu enter. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu pada kita token for bla 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 accepted, last step write a few word about bla bla bla. Okay, boleh nak tekan skip saja pun boleh. Okay, nak tekan skip saja pun boleh, ataupun kalau cikgu nak tulis, kalau rajin sikit nak tulis lah, buat sikit dia punya macam apa, macam dia punya kata-kata luar. Hello, saya bot boleh bantu anda ingatkan link. Hai hihi, macam tu lah. Okay, tapi macam tadi lah, macam cikgu Razif tadi, nak skip pun boleh. Okay, so enter. Oh, saya tak dapat lagi ni apa yang nak di copy. Okay, yang mana yang dah selesai dekat sini, saya minta tunggu sekejap ya. Kita raikan dulu sekejap Cikgu Hayati Okay, saya ulang balik. Dekat mini board, dekat board father tadi, dekat board father, lepas kita createkan board kita, dia ada keluar macam ni kan. Satu message dan congratulations on your new board kan. Okay, dalam tu dia ada bagi satu token pada kita tau. Cikgu klikkan, cikgu highlightkan token tersebut and then cikgu klik copy selected text. Okay, kemudian copy tu kita nak paste ke mana? Okay, cikgu pergi ke menu board, dia ada create a new board. Cikgu klik pada create a new board and then dia minta dia tanya cikgu lah, dia suruh cikgu pergi ke bla bla bla. Abaikan message ni, cikgu klik saja I've copied the API token and then masukkan yang token tu. Masukkan yang token yang kita copy tu. Macam tu. Type menu board. Tapi itulah macam saya kata tadi, kalau cikgu pin tadi siap-siap lagi senang. Untuk PLC kali ni cikgu pinkan dulu. Senang sikit. Nanti tak payah nak kena cari-cari. Okey, boleh saya teruskan? Cikgu Zairul Imran, Telegram web crash pula. Okey, kalau boleh jangan guna web. Cikgu nanti download Telegram desktop. Okey, kena mulai hari ni kita tak payah nak guna Telegram web. Kita gunakan Telegram desktop. Okey, sebab saya pernah guna Telegram web untuk buat bot apa semua ni, nanti dia akan ada masalah. Dia akan ada banyak masalah. Cikgu jangan guna web. Okey, nanti siapa-siapa yang guna Telegram web, lepas ni cari Telegram for desktop. Okey. Okey, saya teruskan ya. Okey, bila cikgu dah apa tadi? Kat mana tadi? Yang dah copy apa semua tu kan? Okey, so dia keluar macam ni. Congratulations, your bot is ready.
Okay, your bot is ready. Invite your audience to your bot using this link. Okay, tak apa, ni abaikan dulu, Okay, boleh ke? Okay, cikgu klik je dekat sini. Sebab kita nak masuk kita punya bot. Cikgu klik kat sini. Sini dia punya link ni. Okay, cikgu klik kat situ. Okay, so dia adalah macam sama juga macam tadi. Untuk pertama kali kita klik start. So dia keluar kat sini. Hello, itu yang saya kata tadi tu. Kalau kata kita buat message tu nanti dia keluar macam ni. Hello, saya bot, boleh bantu anda ingatkan link. Macam tu lah. Kalau kata cikgu skip tadi, tak adalah yang ayat-ayat ni. Itu je. Okay. Okay. Good. Okay. So kita nak setkan sekarang ni apa yang bot kita boleh buat kalau orang guna. Okay, best. Okay, terima kasih cikgu. Okay, so kita dah klik start. So sekarang ni saya nak cikgu fokuskan kat sini tu. Kat sini. Boleh, tapi dari diri sendiri lah. Okay ya. Baik, cikgu klik pada commands. Okay, cikgu klik pada commands. Tolonglah. Ayah nak ada kedengar ni. Okay, cikgu klik command. Ya, betul cikgu Bisna. Lepas cikgu tekan bot, klik start. Lepas klik start, sepatutnya dia akan keluar yang ni, posting ni. Okay ya, siapa yang guna Telegram untuk desktop, Telegram web, lepas ni tolong download dan install Telegram desktop. Okay. Okay, yang hanya ada start saja dan memang betul. Cikgu klik start tu. Mohon maaf ada cikgu yang on mic ke? Kita tak jelas dengar suara ustaz kalau ada yang on mic. Cikgu Suryati, mohon off mic. Ada yang on mic tu. Itulah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, good. Okay, sekarang ni kita kembali semula. Kita masih dalam kita punya bot. Okay, lepas cikgu klik command, dia akan keluar yang ni. Satu ayat, dia kata you can create custom command that your bot will reply to with predefined message. Ini yang kita nak sebenarnya. Okay, bila dia dah keluar yang ni, kita ambil yang ni. Create command. Kita ambil yang ni, create command. Yes. Ambil create command. Dekat saya pun dia jadi lag sikit juga mungkin kita access dalam masa yang sama ni. Okay, dia dah keluar. Kalau tak ada, cikgu tekan lagi sekali untuk dia keluar. Okay. Dekat sini. Okay, kalau tak keluar lagi, cikgu klik lagi sekali. Yang command tu, cikgu klik lagi sekali dengan command tu. Kadang-kadang kita kena tekan 2 kali. Okay, ulang baru dapat congratulations tu. Congratulations yang dalam mana Dalam mini bot ke dalam bot father? Okay, kalau mini bot cikgu congratulations. Okay, cikgu klik je kat sini. Dekat link ni. Dekat link yang cikgu buat tadi tu kan dia ada keluar link, cikgu klik kat situ. Okay. Okay, untuk cikgu-cikgu yang lain, kita raikan kawan-kawan kita. Kita tunggu sekejap je Tunggu sekejap. 3 kali tekan command tak ada pun. Cikgu hembus-hembus sikit Cikgu hembus-hembus sikit kat dia. Okay, cikgu hembus sikit. Sepatutnya lepas cikgu tekan command, dia akan keluar yang ni.
Dia akan keluar yang ni. Okay. Lepas tu dia akan dekat bawah ni pula dia ada tulis create command. Cikgu klik create command tu. Yes. Terima kasih Cikgu Azimah. Kena klik. Yes, betul. Betul. Okey dah ya. Okey, saya teruskan Okey, sekarang ni kita nak create satu ataupun dua lah Satu pun cukup kot. Okey, satu cukup lah kot Satu command untuk nanti bila kita masuk dalam group, cikgu-cikgu akan dapat command tu. Okey. So okey, dekat sini cikgu kena perhati betul-betul jangan tersilap. Bahagian ni jangan tersilap. Okey, kalau ikutkan dekat some examples, okey, dekat some example ni dia ada palang and then apa kan? Apa. Okey, untuk yang ni sebenarnya saya tak pasti sebab apa dia tak ubah-ubah lagi dia punya ni. Sebenarnya kalau cikgu type palang dan apa maklumat yang cikgu nak, dia takkan jadi. Okey, so cikgu tekan macam ni je. Cikgu tekan contoh yang saya nak isi kejap lagi ialah link kepada borang yang perlu diisikan kan? Link. Okey. So saya tuliskan link. Saya buat macam tu je. Tanpa ada sempang. Saya tulis link saja. Jangan cikgu lepas cikgu type link tu jangan ada space bar, jangan apa-apa. Biar macam tu saja. Okay, jelas? Okey. Buat macam saya ni jangan ada palang. Kalau ada palang nanti boleh juga sebenarnya. Tapi nanti bila kita nak recall balik, dia mesti akan jadi satu masalah. Okey. Cikgu buat macam ni, macam yang saya buat ni. Link tanpa ada space bar dan hujung tu pun jangan tekan space bar dan sebagainya. Biar macam tu saja dan cikgu tekan enter. Okey, cikgu tekan enter. Okey. Yang ini cikgu kena masukkan apa jawapan yang bot nak jawab. Okey, sebagai contoh tadi saya kata link kan? Link. So saya nak dia jawab link lah. Okey, mana tadi saya letak? Saya nak bot saya ni jawab dalam bentuk link. Okey, link kehadiran. Okey, contoh. Saya nak dia nanti kena siapa-siapa yang tekan command link, bot saya akan jawab link ni. Nanti dia akan bagi link ni pada cikgu-cikgu. Okey, nanti dia akan bagi link ni pada cikgu-cikgu. Okey. Lepas saya masuk link, saya tekan enter. Tanpa cikgu tekan space bar apa semua, cikgu jangan tekan apa-apa space bar. Lepas enter, lepas cikgu paste, cikgu tekan enter. Okey, lepas cikgu tekan enter, cikgu klik ni, save. Cikgu klik save. Memang tak ada apa-apa keluar. Memang tak ada apa-apa. Okey, lepas cikgu dah tekan tu, cikgu enter, cikgu tekan save. Okey, dia akan keluar macam ni. Custom command link was successfully created. Macam tu. Okey, Cikgu Liu nak saya ulang yang mana tu? Maknanya kena ada dulu bahan link tu. Yes, betul Cikgu Hazimah. Kita kena ada dulu. Maksudnya contoh link tu saya dah buat lah. Sebenarnya saya dah ada satu borang sebab yang tu cikgu data saya buat. Cikgu data saya buat borang kehadiran. Tapi masalahnya sekarang ni setiap hari cikgu-cikgu akan tanya soalan yang sama. Apakah link? Apakah link? So saya buat satu bot. Okey, macam tu. Tak apa, kalau cikgu tak ada bahan, cikgu type je apa-apa kat situ. A, B, C, D, E, F, G. Nanti cikgu tu. Ni untuk kita testing je. Okey. Okey, macam cikgu Liu Ming Siu kita tak ada link tak apa sebab saya tunjuk contoh ni dengan link. Kalau cikgu tak ada link, cikgu type je apa-apa A, B, C, D, E ke apa ke pun boleh. Macam Cikgu Azimah buat, memo bonder link. Macam tu. Tak apa, type je apa-apa dulu. Bukan dalam bentuk link pun tak apa. Okey. Okey, kemudian bila cikgu dah masukkan link tadi, cikgu enter, kemudian cikgu tekan save dan dia akan keluar yang ni lah, was successfully created. Cikgu Suraya, betul? Bahan tu daripada Google Drive, betul? Betul. Okay. Alhamdulillah berjaya. Okey, tahniah Cikgu Nik Kamaria. Tak faham, yang mana yang tak faham tu?
Kita ada separuh lagi perjalanan. Sikit lagi nak sampai. Separuh lagi. Okey, kalau tak, yang mana yang tak faham tu? Yang mana ya? Faham, okey, alhamdulillah faham, okey. Bahan daripada Google Drive. Ya, kalau bahan daripada Google Drive, cikgu kena ambil dulu link. Link tersebut, paste dekat sini. Kalau tak ada, tak apa, sementara ni, cikgu buat orang apa? Contoh dia dulu. Cikgu type je apa-apa and then cikgu send, cikgu enter. Okey, lepas type link tak ada mesej yang keluar. Dah tekan enter ke belum Cikgu Nurhana? Yang nak type apa-apa tu dekat mana? Type dekat bahagian sini, write the message tadi tu. Tadi kita masukkan yang ni kan, link. Cikgu type apa-apa and then cikgu tekan enter. Okey, siapa yang tekan save memang dia akan keluar perkataan successful. Okay, so kita tunggu sekejap kat sini kita tunggu sekejap. Tak keluar successful, kalau tak keluar successful, cikgu ulang semula. Cikgu tekan create command. Lepas cikgu create command, cikgu bubuh satu command yang macam ni, cikgu bubuh satu command dan cikgu masukkan balik maklumat tu. Okey ya. Okey. Siapa berjaya angguk kepala. Saya tak nampak tak apa. Okey, baru jadi. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita dah hampir separuh jalan ni. Sikit lagi. Okey, sekarang ni. Okey. 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 Bagus. Okey. Kalau file pun boleh. Cikgu drag masuk sahaja. Kalau file ke gambar ke, cikgu drag masuk sahaja, kemudian enter, kemudian cikgu klik save juga. Sama stepnya. Okey. Baik, sekarang ni kita nak pergi ke, okey, tak apa. Dah siap ni? Mana dah siap ni? Separuh lagi. Okey. Cikgu pergi kepada board father balik. Kita nak pergi ke board father balik. Ya, kita pergi ke board father semula. Okey, sekarang ni tengok betul-betul Betul. Bila dah tu betul. Jangan lupa tekan save. Okey, sekarang ni saya pergi semula kepada board father. Okey, board father. Saya pergi dekat bahagian command, dekat bawah ni command, okey. Saya pilih my board. Saya pilih ni command my board untuk edit board. Saya nak kena edit sikit. Kita nak kena edit sikit. Okey. Kita klik. Okey, dia akan keluarlah senarai-senarai yang board yang pernah cikgu buat. Okey. Cikgu tekan ni. Yang paling awal sekali dia akan letak di bahagian kiri sebelah atas sekali. Okay. So saya tekan kat sini lah. Saya tekan kat sini. Okay. Dia akan keluar pilihan-pilihan ni. Okay, pilihan-pilihan. Okay. Saya nak edit board saya. Okay, saya nak edit board saya ambil sini. Edit board. Cikgu jangan tekan ni, delete board. Baru nak kenal-kenal dengan board, dah delete pergi. Okay. Cikgu klik kat sini, edit board. Okay. Edit board, cikgu ambil dekat sini. Edit command. So kat sini dia paparkan lah maklumat board kita. So sekarang ni apa pun kita tak buat lagi. Okay, sekarang ni kita nak buat ni. Edit command. Cikgu klik pada edit command. Okay. Dekat sini. Okay. Cikgu ingat tak tadi kita guna apa tadi? Contoh macam saya kan, saya guna link. Buat macam tu saja. Link. Okey, ni cikgu pun kena tengok dan perhatikan betul-betul sebab salah step ni habis. Okey ya. Cikgu klik yang ni, cikgu typekan link seperti saya ataupun apa command yang cikgu nak buat. Cikgu spacebar satu kali. Letakkan sempang macam tu. Spacebar satu kali lagi sekali, okey, dan ceritakan serba sedikit. Link tu link apa? Okey, so saya tulis kat sini form kehadiran. Macam tu. Okey saya buat macam tu je. Cikgu tengok betul-betul. Link yang kita set tadi, yang kita set dalam board kita tadi kan, link, macam contoh tadi saya guna perkataan link, cikgu kena guna perkataan yang sama yang kita set command dalam board kita. Okey, macam tadi saya guna perkataan link. Okey, lepas type link tanpa link, kemudian spacebar satu kali, masukkan sempang satu dan masukkan
kita punya description kita tentang link tu. Link tu link apa? Takut nanti orang tak tahu. Masya Allah, memang betul lah Airul. Ini memang agak teknikal sikit. Dah lost dah Allah kesiannya. Nak saya ulang balik ke? Nak saya ulang balik? Betul Airul, memang ni memang a bit of programming sikit lah ni. Memang kita nak setkan dia. Okay, lost. Ramai yang lost, kesian. Okay. Lost juga. Ya Allah, kesiannya. Okay. Saya rasa ramai yang lost dekat bahagian bot father tadi kan? Lost. Okay, yang berjaya tak apa. Berjaya kekalkan posisi anda. Okay, yang berjaya kekalkan posisi anda. Tak apa, saya cuba nak raikan yang lost. Okay, lost tu dekat mana? Okay, lost tadi saya rasa lost dekat kita punya ni kan. Kita dah set sampai sini kan? Okay, kita dah set sampai sini. Okay, betul tak? Okay, kita dah set sampai sini. Dah save apa semua. Okay, betul. Bukan pergi ke manyboard. Saya tak kata pergi manyboard. Pergi dekat bot father. Okay, sebagai contoh, saya ulang balik. Tadi kita dah tetapkan command dalam kita punya bot kan. Sampai sini kan. Sampai dah save semua kan. Okay, betul. Kita dah save sampai sini. Okay, good. Okay, seterusnya kita pergi semula ke bot father. Bukan manyboard. Kita pergi ke bot father. InsyaAllah. Saya lepas ni saya akan cuba siapkan nota ataupun tutorial step by step. Okay? InsyaAllah saya cuba, insyaAllah. Baik, ini kalau boleh kita, memang betul lah, memang banyak step sikit. Okay? Kita pergi ke bot father je Kita pergi ke bot father. Okay, dalam bot father tu, saya tak boleh nak tunjuk kat sini lah sebab dah baru jalan dah. Okay, kita ambil yang dekat command kat bawah ni kan, ada command awal tu, ada command, dia ada sempang dekat bawah ni. Okay, cikgu klik kat sempang tu, dia akan keluar apa tadi? Dia akan keluar yang ni, Okay, lepas dia keluar yang tu, dia ada senarai tau, kita punya bot. Kita ambil kita punya bot tu dulu. Okay. Lepas kita punya bot, dia ada keluar lah yang ni. Edit apa semua kan. Edit bla 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 bla. Kita ambil edit bot. Okey lah. Saya tunjuk pada awal. Sian je cikgu. Tak apa. Jangan risau. Okay. Mana tadi? Okay. Bila kita masuk bot father. Okay. Saya ulang lagi sekali. Memang betul dia agak teknikal sangat-sangat Okay. Tadi kita dah sampai sini dalam bot kita dah sampai sini. Kita dah hantar maklumat dan kita dah tekan save. Okay. Fokus betul fokus. Kita pergi kepada bot father. Saya ulang, ke bot father. Kita pergi ke bot father. Okay. Kita klik bot father. Ada command dia dekat bawah. Okay, ada bot dekat bawah ni. Kita klik dekat bot. Kita ambil my bot. Okay, my bot. My bot ni yang kedua daripada atas. Okay, my bot. Kita klik dekat my bot tu. Okay, so dekat sini dia akan senaraikan lah bot apa yang pernah kita buat. Okay, dan dia akan susun yang paling terbaru di bahagian atas. Okay, kalau cikgu yang pernah baru buat satu, dia akan keluar satu je lah. Cikgu terus pilih yang satu tu. Okay, yang macam saya sekarang ni dah ada keluar macam-macam ni. Saya akan ambil, dia akan susun yang paling baru di bahagian atas sebelah kiri. Macam ni. Okay, so saya ambil yang ni. Okay, untuk contoh hari ni saya ambil yang ni. Okay, so dia akan keluar pula paparan yang ni untuk pilihan kita. Okay, sebab kita nak edit. Okay, kita nak edit. Okay, saya ambil yang ni. Edit bot. Okay, edit bot. Okay, bila saya tekan edit bot, dia akan keluar lah pilihan yang boleh saya edit kan. Saya nak edit nama dia boleh, saya nak edit description dia boleh, about boleh, command dan sebagainya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sekarang ni, saya nak tunjuk dulu kita nak edit command.
edit command. Sebab apa kita nak kena edit command? Command ni lah nanti yang akan cikgu pilih dan command ni lah nanti yang akan bot kita jawab. Okay. So saya akan pilih command. Tunjuk page Telegram. Oh, tak nampak ke page Telegram ni? Ya Allah ya Tuhanku. Okey. Okey je kan? Okey. Ni sekarang nampak muka Ustaz. Tadi apa? Sekarang ni nampak muka saya? Ya. Okey, sekarang ni nampak tak Telegram? Ya, nampak dah Ustaz. Okey. Alright. Okey, sekejap ya. Okey. Baik. Saya ulang semula. Okey, kita nak edit command. Okay, kita nak edit command. Sekarang ni kita klik sama-sama dekat command. Okey. Awal tadi saya masukkan command link. Okay, so sekarang ni cikgu type lah apa yang command yang awal-awal tadi cikgu buat. Okay, cikgu command apa yang cikgu buat. Okay, so cikgu dah klik, cikgu dah type apa command yang cikgu buat tadi. Cikgu space bar satu kali. Okay, cikgu buat satu kali, dan sempang satu kali, space bar lagi satu kali. Okay, cikgu terangkan sedikit je dalam ayat yang paling ringkas. Apa link tu, link apa? Contoh saya buat tadi, form kehadiran. Macam tu. Klik, typekan link form kehadiran. Okay. Boleh Ibu? Boleh saya teruskan? Okay. So lepas dah bubuh command tu, lepas dah cikgu dah bubuh command tu, cikgu klik saja enter. Cikgu klik enter. Okay, success command list updated. Okay, dia akan keluar satu paparan success command list updated. Okay, command updated. Okay, so kita nak test. Okay, sekarang ni kita nak test sama ada command kita ni berjaya dibuat atau tidak. Cikgu masuk semula dalam bot yang cikgu buat tadi tu. Cikgu cari kat sini. Saya terlupa nak minta cikgu pin kan. Pin tutup. Okay, macam saya suka buat macam ni. Selalu bila saya buat bot, saya akan pinkan tiga-tiga ni kat atas senang sikit Okay. Saya masukkan pin. Okay. Lepas kita masukkan dalam kita punya bot, dia ada nampak? Dia ada satu command yang kita set tadi. Dia ada satu keluar. Satu command yang kita dah buat. Okay. So cikgu tekan je lah link tu. Tekan link and then cikgu tekan view command. Dia hantar jawapan. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Okay. Baik. Macam mana Ibu? Berjaya ke? Okey, Alhamdulillah. Tahniah cikgu ni, Kak Maria. Okey, berjaya. Bagus. Tahniah. Cikgu Hasina, cikgu Nur Aida, steady. Ashikin, cikgu Shikin, bagus. Tahniah. Cikgu Izma pening. Tak apa, nantilah saya cuba buat satu nota, nanti saya share insyaAllah. Okay. Okay, tahniah. Berjaya. Alhamdulillah. Cantik. Okay, Alhamdulillah. Okay. So, macam saya suka macam ni. Bila saya dah berjaya buat bot, baru saya fikir nak cantikkan saya punya bot. Ada setengah orang, dia nak cantikkan dulu dia punya bot. Dia punya command tu tak tahu lagi nak berjaya ke tak berjaya kan. Okay, sekarang ni kita dah orang kata apa, dah seronok, dah eager kan, dah jadi ni. Okay. So kita nak cantikkan kita punya bot. Okay, maksud cantik tu, cikgu tengok dekat paparan saya sekarang ni. Kalau tengok pada yang sebelah-sebelah ni semua ada ikon yang cantik-cantik kan. Tiba-tiba bot yang kita buat tu alai, dia keluar yang ini je. Nampak sangat macam alah kan. Alang-alang kita buat biarlah sampai cantik-cantik kan. Okay. So, saya nak kongsikan pada cikgu satu laman web. Ni dengar betul-betul. Okay.
satu laman web yang menyediakan kepada kita favicon. Macam-macam bentuk favicon, macam-macam ni secara percuma ya. Cikgu nanti cikgu nak, cikgu boleh ambil je kat situ. Okey. Cikgu pergi dekat. Kenapa tak boleh? Okey, cikgu pergi dekat sini je favicon. Okay, saya tengok dekat bahagian chat, saya bagi satu link pada cikgu Saya bagi link, satu link pada cikgu. Okay, laman ini. Flaticon, flaticon.com. 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 Cikgu pergi kat situ. Cikgu pergi kat situ. So, okay, dekat situ cikgu bolehlah pilih mana-mana favicon yang cikgu nak. Okay, favicon tu boleh katalah hampir dekat situ hampir 70% tu memang percuma dia bagi kat cikgu. Cikgu ambil je yang mana yang cantik-cantik. Kalau cikgu nak yang lagi cantik, yang lebih terkini, cikgu kena bayar lah. Cikgu kena masuk ataupun subscribe dengan premium account dia. Okay, contoh ni lah, cikgu ambil je, cikgu klik je kat mana. Nanti cikgu ambil yang PNG tu ambil yang PNG, yang format PNG. Okay, tak apa, saya tunjuk satu. Bagi contoh. Okay, ini cikgu boleh download sesuka hati cikgu Okay, katalah saya ambil yang ni, yang love ni. Okay, cikgu download yang ni, PNG. Cikgu download yang PNG ke dalam desktop cikgu. Itu je. Okay. Okay. Okay, siap. Okay, kan ikon yang lost. Janganlah lost. Tadi kalau cikgu dah sukses tadi, memang tak ada apa pun. Tadi saya pergi ni je, saya kenalkan satu laman web je pada cikgu. Saya kenalkan satu laman web untuk cikgu cari favicon yang cantik-cantik. Itu je. Yang sukses semua tu betul lah tu. Betul. Cikgu dah betul lah tu. Cuma tadi saya bawa kepada satu laman web untuk cikgu yang ni. Saya bawa kepada sini untuk cikgu cari favicon yang cantik-cantik. Itu je. Sebab nanti bolehlah cikgu punya board ni adalah ikon-ikon yang cantik-cantik sikit. Alang-alang kita buat. Okay, good. Tak apa, cikgu pilih je mana-mana cikgu nak. Cikgu cari satu Cikgu download satu. Okay, boleh ke saya teruskan sikit lagi? Ada dalam 20 minit lagi? Sikit lagi, nak habis dah. Yes, cikgu download. Bukan save, cikgu download. InsyaAllah cikgu Isma, insyaAllah saya akan sediakan satu nota nanti insyaAllah. Bukan. Kita download masuk dalam laptop kita. Sekarang ni baru kita nak masukkan kita punya ikon yang kita download tadi dalam kita punya board. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Okay, cantik. Okay, sekarang ni boleh saya teruskan? Saya nak tunjuk macam mana nak masukkan gambar dalam board. Okay, cantik. Okay, tengok betul-betul. Kita dalam Telegram lah Kita dalam Telegram. Okay, yes. Nak masukkan gambar dalam board. Okay, sekarang ni pergi semula kepada board father. Okay. Boleh Cikgu Lina insyaAllah. Nanti saya akan buatkan nota tu. Nanti cikgu tengok semula sebab ada mungkin saya faham lah. Mungkin ada step yang cikgu dapat. Mungkin ada step yang cikgu lost kan. Tak apa. Nanti saya akan sediakan insyaAllah. Okay, jangan risau Okay, pergi board father. Sekarang ni dalam board father. Okay, board father. Okay, dalam board father kan tadi ada paparan yang atas ni kan. Cikgu perasan yang atas ni. Okay, cikgu tengok dekat situ, yang ni, edit board. Tu maksudnya edit board picture. Okay, cikgu ada yang on mic. Suara saya jadi bergema.
Cikgu Mazida, mohon off mic, bergema suara Ustaz. Okay, boleh saya teruskan? Tapi ada orang yang on mic tu. Dah, dia dah off. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay, tak apa cikgu, insyaAllah nanti saya akan cuba buat nota. Okay, nanti boleh kita rujuk semula nota tu nanti insyaAllah ya. Okay, baik. Okay, sekarang ni cikgu klik pada edit board pic. Dia stand for board picture. Okay, sekarang ni dalam board father, okay, dalam board father masih ada paparan ni kan tadi kan. Okay, cikgu ambil yang ni, edit board picture. Board picture. Edit board pic, edit board pic. Susah ni nak sebut. Board pic. Stand for board picture. Ada yang dah laju dah. Profile photo updated. Nampak? Okay, okay, tekan pada edit board picture and then dia akan keluar, okay, send me the new profile photo for the board. Okay, cikgu cari foto yang cikgu nak, gambar yang cikgu nak. Okay, gambar yang cikgu nak tadi, contoh saya nak guna yang inilah, contoh yang ini ke yang ni, yang inilah kot, yang ni. So saya drag masuk saja, saya drag masuk and then saya klik butang send. Dia upload dan dia akan keluar success profile photo updated. Maknanya siapa yang keluar tu maknanya betul lah tu. Okay. So nanti cikgu tengok kat sini nanti dia akan keluarkan gambar tu. Nampak? Dia dah ada dah gambar. Macam tu. Barulah kita setaraf dengan bot-bot yang lain. Macam tu Okay ya. Cikgu Syarul, nak saya ulang yang mana? InsyaAllah cikgu hari ni nanti insyaAllah saya akan buat nota insyaAllah, jangan risau. Okay, nak masukkan profile picture. Okay, profile picture kita masuk semula ke dalam board father, and then tadi saya minta cikgu tekan yang ni kan, edit board pic ni. Okay, lepas edit board pic, cikgu cari je mana-mana gambar yang cikgu nak masukkan. Okay, sebab tu saya kenalkan dengan laman web tadi tu, flaticon.com. Dalam flaticon.com dia sediakan kepada kita favicon yang ngam-ngam bentuknya dengan Telegram sebab dia dalam bentuk favicon. Okay, so bila saya dah download, selalunya dia akan ada dalam folder download lah. Cikgu cari gambar mana yang nak, cikgu drag masuk je. Cikgu drag masuk and then cikgu klik butang send. Okay, okay, cantik. So nanti cikgu tengoklah balik kat atas tu, dekat sebelah kiri tu. Barulah kita kata setaraf bot kita dengan bot-bot lain. Macam tu. Okay, baik. Seterusnya langkah akhir tu, langkah akhir, kita ada 10 minit lagi. Langkah akhir, ini langkah akhir kan, langkah akhir dalam bot cikgu. Okay, dalam bot cikgu yang cikgu buat tadi, okay, dalam bot yang cikgu buat tadi, okay, cikgu tekan atas ni, cikgu tekan yang atas ni, okay, add to group cikgu. Cikgu masukkan dalam group mana yang cikgu nak. Okay, sebagai contoh, saya masukkan dalam grup kawan-kawan saya ni lah. Okay, SKTS. Okay, and then saya masukkan dalam grup ni. Okay, dalam grup ni lah. Saya masukkan dalam grup ni. And then saya klik OK. So dalam grup tu nanti, dia akan ada lah Ahmad Muzani edit nama bot yang saya buat tu. Okay. So saya nak pastikan bot ni berkesan atau tidak. Saya pilih dekat sini. Ini, saya ambil yang ni. Yang ni. Nampak? Dia ada dah jawapan. Itulah fungsi bot. Boleh faham tak cikgu? Jadi tak? Saya doakan semua jadi cikgu insyaAllah. Okey, jadi alhamdulillah. Tahniah guru, tahniah. Alhamdulillah macam tu. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, good. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi semuanya. Itu je lah. Alhamdulillah. Siap Yahoo lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, itu. So lepas ni boleh manfaatkan bot ini dalam grup sekolah masing-masing. Kalau anda kata cikgu jadi penyelaras, jangan bimbang dah. Lepas ni tak akan ditanya berulang kali dah. Ajar pula cikgu cara guna bot je. Cikgu guna bot ni. Kalau ada apa-apa, tembak pada bot. Dia akan bagi tahu jawapan dia secepat mungkin. Okey. Alhamdulillah jadi semuanya. Alhamdulillah. Gambar jadi.
Takkan gambar je yang jadi. Nak ulang yang mana Cikgu Amirul? Okey, nak tukar gambar. Oh, nak tukar gambar. Bukan nak tambah gambar. Kalau nak tambah ke nak tukar gambar sama juga. Pergi dekat board father. Pergi dekat board father, edit board picture ni. Edit board pic ni. Cikgu Amirul, saya dah lost dah. Yang mana? Link yang mana ni? Sorry minta maaf. Yang link yang mana? Yang mana boleh saya bantu? Link yang mana tu? Okey Cikgu Chai, insyaAllah saya akan bagi nota tu. Okey, bagi saya masa sikit, nanti saya akan buat nota tu insyaAllah. Tak ada keluar kotak command macam cikgu punya tu. Okey, so maknanya dia macam kena bagi dia masa sikit kot. Okey, tak ada kotak keluar command, ulang cara nak masukkan dalam grup sekolah. Okey, saya tunjukkan semula macam mana nak masukkan dalam grup. Okey, cikgu buka semula, cikgu pilih cikgu punya board tu yang cikgu buat, okey, board yang cikgu buat. Cikgu tekan dekat atas ni, cikgu tekan dekat atas. Okey. Okey, tu ada add to group ni, cikgu add to group je lah. Cikgu tekan add to group, pilihlah group mana yang cikgu nak masukkan. Cikgu masukkan kat situ, kemudian nanti dia akan ada lah dalam group yang cikgu masukkan tu. Okey? So dalam group tu nanti, dia akan ada ni, command ni. Dia ada command caller. Kalau tak salah saya, namanya command caller, CC. Okey? Cikgu klik dekat command caller ni, cikgu ni lah. Sebab sini dah ada banyak dah kan. So kalau macam cikgu bubuh baru satu, dia ada satu je lah kat sini. Cikgu klik kat sini, nanti dia akan keluar jawapan. Cikgu Huzaifah. So kalau ada orang tanya, saya pilih je ikut bukan. Bukan cikgu yang pilih. Sebab cikgu dah masuk dalam grup sekolah kan. Cikgu minta, dia je lah cari. Dia lah tekan. So maknanya dia tak perlu tanya cikgu pun. Itu fungsi bot. Okay. Cuma bila cikgu dah masukkan dalam grup sekolah, kita kena bagi tahu kat dia orang lah. Kita kena bagi tahu sikit kat cikgu apa kegunaan bot tu. Apa kegunaan bot tu. So lepas ni bagi tahu kat dia orang. Saya dah sediakan satu bot berkenaan dengan link kehadiran untuk isi kehadiran. So lepas ni kalau cikgu lupa, cikgu jangan tanya saya dah. Cikgu tanya bot saya. Macam tu. Cikgu tanya bot sekolah. Caranya bla 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 bla. Kita tunjukkanlah cara dia dekat grup sekolah, cari command caller. Dalam command caller tu pilih kepada link command yang kita buat. Bila kita pilih, dia akan jawablah untuk kita. Macam tu. Cikgu bagi tahu pada cikgu. Jangan tanya saya dah. Tanya pada bot saya. Macam tu. Okey, kalau kita masukkan schedule dalam grup, boleh ke nak buang balik? Boleh. Dengan cara, cikgu pergi dekat grup sekolah cikgu, grup yang cikgu masukkan tadi tu. Sebab kalau cikgu sebagai admin, cikgu klik saja. Cikgu klik kanan pada mana-mana bot yang cikgu nak remove. Cikgu klik kanan and then remove from group. Itu je. Okay. Sesimpel itu saja. Ada maksimum tak bot tu? Macam tadi kan letak link kehadiran. Berapa link lagi boleh buat? Setakat ni satu bot saya pernah buat. Setakat ni yang pernah buat ni lah. Ada 5. Saya tak pernah buat lagi lebih daripada 5. Okay. So maknanya sampai 5 ni masih boleh lagi rasanya. Boleh try lagi. Okay. Ustaz mula nak masukkan picture dalam bot pada, lepas tu success then nak tengok macam mana ya. Tak perlu nak tengok macam mana, nanti dia akan update sendiri dekat ni bahagian ni. Cikgu tengok dekat bahagian tepi sebelah kiri, nanti dia akan update sendiri. Dia akan update sendiri nanti, dia akan tukar terus. Okay. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Macam mana Rustil? Nak tambah sikit masa ke untuk Q&A? Bolehlah, ada Q&A last 5 minit. Lepas ni nota semua Ustaz akan masukkan dalam Google Classroom, kita akan share nanti. Okay. Okay Cikgu Syarul, macam mana nak keluarkan daripada grup? Okay, cikgu, kalau cikgu sebagai admin, cikgu masuk dalam grup sekolah tu, cikgu tekan dekat atas, cikgu scroll sampai bawah sebab bot dia akan letak di bawah sekali selepas pada orang. Okay, selepas pada ahli grup tu dia akan letak bawah sekali tu. Cikgu klik kanan pada mana-mana bot yang cikgu nak remove, cikgu klik kanan, bawah sekali tu, remove from group. Cikgu klik ya Yusuf. Apa beza kita create tally biasa dengan melalui bot father?
bot father, okey, kegunaan bot father untuk create bot sahaja cikgu. Bukan bot, bukan untuk create group ke apa ke. Dia hanya untuk create bot sahaja. Okay, tahniah Cikgu Nadia, berjaya. Kalau bukan admin cikgu cubalah. Kalau kata boleh remove, bolehlah remove. Kalau tak boleh, minta admin removekan. Itu je. Okay? Berjaya try delete. Okay, alhamdulillah. Itu yang nak dengar tu. Kejayaan tu je yang nak dengar. Okay, you. Kalau ada Q&A, kalau cikgu nak tanya secara langsung, cikgu boleh onkan mic. Seorang-seorang lah jangan ramai. Seorang-seorang. Kalau ada soalan nak tanya, boleh on mic, cikgu tanya. Seorang demi seorang lah. Kita ada lebih kurang dalam 3 minit je lagi.